kami untuk sentiasa berada di atas jalan agama yang lurus, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, salam Jumaat. Salam Jumaat penuh barakah di waktu pagi yang penuh keberkatan ini. Malah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik rakan-rakan, teman-teman, itulah selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sukai, iaitu selawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan selawat Ibrahimiyah? Dan di situ selawat yang dibacakan, doa yang dibacakan itu bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjangkaui kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ahli keluarganya. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah insan yang sangat istimewa dalam risalah Allah Subhanahu wa taala di antara para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sambung perbincangan yang saya buat semalam berkaitan dengan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kepada orang yang memiliki 3 perkara. Dalam hadis yang disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu fahazu ala 3 khisal. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu ingin dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 perkara. Yang pertama, sidqul hadis, iaitu berkata benar. Alhamdulillah kita dah huraikan, agak sedikit panjang. Yang kedua, adaul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiga lah husnul jiwar, iaitu berbuat baik kepada jiran. InsyaAllah hari ini saya nak sambung bahagian yang kedua, iaitu menunaikan amanah. Jadi rakan-rakan, teman-teman dimati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di atas dunia ini. Kita hidup di situ, ada suatu amanah, ada satu tanggungjawab yang perlu kita sempurnakan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Berbunyi, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu bahawasanya kamu perlu menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi amanah ini rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, boleh diartikan dalam beberapa sudut. Yang pertama, amanah itu dalam sudut perbuatan kita. Perbuatan kita itu ialah kita menyempurnakan suatu amanah, satu tanggungjawab, satu tugasan yang telah ditetapkan, yang telah diberikan, yang dipilkulkan kepada kita. Dan amanah juga itu boleh digunakan dan maksud perkara yang perlu disempurnakan. Contoh, amanah ini dalam bentuk barang, sesuatu yang perlu kita jaga, sesuatu yang kita perlu bahagi-bahagikan, itu juga boleh diartikan sebagai amanah. Jadi secara umumnya, amanah ini merupakan suatu tanggungjawab, sama ada berkaitan dengan perbuatan kita, menyempurnakan suatu tanggungjawab, ataupun perkara yang perlu kita sempurnakan. Itu sama ada barang, ataupun kerja, ataupun tugasan. Jadi semuanya itu merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan. Jadi bila kita melihat konsep amanah ini, amanah ini sebenarnya sangat luas. Amanah sama ada amanah yang berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hak dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, hak kita kepada agama itu sendiri, hak kita kepada ibu bapa kita. Jadi kan ada dua lah, kita katakan hubungan sesama Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Allah
dan hubungan kita sesama manusia. Jadi kewajipan-kewajipan tanggungjawab tersebut perlu dan wajib disempurnakan. Jadi apabila kita menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan ke atas diri kita, ataupun kewajipan yang kita sendiri menerima kewajipan-kewajipan yang baru, insya-Allah Allah Ta'ala suka, Rasulullah SAW suka. Jadi apa pentingnya sukanya Allah kepada kita, sukanya Rasulullah SAW kepada kita? Apa pentingnya? Rakan-rakan, teman-teman, memang sangat penting. Redha Allah, suka Allah itu merupakan redha Allah, kerelaan Allah, kesediaan Allah menerima kita itu sangat penting, kerana ia menjadi asas untuk kita apa? Bila kita di akhirat nanti, kita mendapat tempat yang terbaik. Sebab di akhirat nanti tidak ada tempat lain kecuali dua tempat. Yang pertama syurga dan juga neraka. Syurga disediakan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Manakala neraka ini disediakan untuk orang-orang yang derhaka kepadanya, orang-orang yang asi, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang khianat terhadap amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Begitu juga dengan amanah-amanah yang diberikan oleh manusia. Maka sudah, rakan-rakan, teman-teman, jom kita sama-sama berusaha untuk menyempurnakan apa jua tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ataupun tanggungjawab kewajipan-kewajipan yang kita create, yang kita buat, yang kita terima daripada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita, redha kepada kita, dan Nabi SAW suka dan redha kepada kita. Kerana itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud, dan hadis yang bernombor 3018, Nabi nyatakan, addal amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu, tetapi jangan kamu khianat orang yang mengkhianati kamu. Allahu Akbar. Cantiknya ajaran Islam ini, di mana Islam mengajar kita untuk sentiasa berbuat baik walaupun orang tak buat baik kepada kita. Allah perintahkan kepada kita, Nabi suruh kita untuk tunaikan, sempurnakan amanah yang diberikan kepada kita, tetapi jangan khianati orang yang mengkhianati kita. Susah tu nak buat, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita buat apa dia? Padan muka kau. Dulu kau buat aku kali ni giliran aku pula untuk membuat kau. Dulu kau lupakan aku, sekarang aku lupakan kau. Dulu kau tak nak tolong aku, hari ni kau merasalah kau kesemua kau. Itu kebiasaan manusia, di mana terkadang nafsu itulah yang mengawal ataupun mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Tetapi Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar kita, apabila orang mengkhianati kita, kita jangan khianati dia. Kerana urusan khianat dia itu kepada kita, itu urusan dengan Allah. Allah yang akan menentukan balasan dia. Allah Ta'ala akan memberikan kita panggil hukuman dia. Tapi hak kita, kita perlu buat baik kepada sama manusia. Itu yang diajar oleh Islam. Jadi bila begitu, kita akan sentiasa melakukan kebaikan, dan kita akan sentiasa menolong orang lain untuk melakukan kebaikan. Secara tak langsung, kebaikan itu sentiasa tersebar di atas muka bumi ini. Jadi itulah, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan Syawal yang penuh barakah ini, bulan memberikan kemaafan, bulan memberikan keampunan. Jadi kita cubalah lupakan sengketa lama. Walaupun dia buat kita macam-macam, kita maafkanlah dia, dan kita cuba untuk membina suatu keadaan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang ringan kepada orang yang susah ataupun orang yang senang dalam memegang amanah. Tak kira orang tu susah ke orang senang, dia tak tengok. Mereka berpendapat bahawa setiap pemegang amanah itu boleh dibagi kepada mereka yang menunaikannya dan mereka yang fasik. Jadi segi amanah ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah
bagaimana dia melaksanakan suatu amanah tersebut. Jadi sebenarnya amanah itu tidak boleh sesekali dikhianati. Walaupun orang yang harus menunaikan amanah itu dikhianati. Walaupun orang yang harus menunaikan amanah itu berlaku jujur atau khianat, sebaiknya jangan kita membalas dengan khianat juga. Jangan kamu khianat terhadap siapa yang mengkhianati kamu. Cantik ni ajaran Islam. Untuk sentiasa memberi kebaikan. Tak kira dia buat macam mana pun kepada kita, tapi bila masa kita, ya, maka kita perlu tunaikan hak dan tanggungjawab kita terhadap mereka. Contohlah kita pegang sesuatu kepentingan, ya, sesuatu keadaan yang kita mempunyai authority di suatu keadaan. Ya. Jadi dulu masa dia berurusan kita, dia asyik susahkan kita. Dia tak bagi itulah, dia tak bagi ni. Tiba-tiba keadaan itu berpusing, bertukar. Kita pula yang memegang posisi tersebut. Ya. Jadi bila dia memerlukan daripada kita, maka perlu kita bantu dia. Kita sebutkan, berikan hak dia. Jangan pula kita ikut nafsu kita. Dulu dia susahkan aku. This the time. Inilah masanya untuk aku untuk mengganti balik. Ya. Untuk membalas balik. Ini bukan ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam, ya, bila kita maksudnya pernah dizalimi, kita tidak boleh dan dilarang untuk menzalimi orang lain. Jadi kalau kita menzalimi orang lain, maksudnya kitalah yang akan kena. Itulah ajaran Islam mengajar begitu cantik, ya, dalam agama kita. Tidak ada dendam, tidak ada dendam kesumat dalam hati kita. Yang lepaslah, tetapi yang akan datang itu kita teruskan dengan kebaikan. Jadi inilah satu dalil yang mana kita tidak boleh dan tidak seharusnya membalas orang yang khianat, sama ada dengan apa yang dilakukan. Maka benar itu bukti yang menunjukkan bahawasanya kita tidak boleh, ya, sesama manusia ini untuk menzalimi di antara satu sama lain. Ya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya orang yang beruntung, ya, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu sangat beruntung, dia berjaya kerana sifatnya, iaitu alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, itu orang-orang yang sentiasa menjaga amanah yang dijanjikan, amanah yang diberikan. Dia berjanji nak bayar pada waktu ni, dia sempurnakan. Dia berjanji untuk berikan barang ini, dia berikan, ya, tanpa melengah-lengahkan. Kerana bila kita tidak tunaikan amanah, maksudnya apa? Kita telah khianat. Bila khianat itu menipu. Ya. Kerana itulah juga Rasulullah SAW menegaskan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi mereka yang tidak ada amanah pada dirinya. Agama itu sendiri bukan satu amanah. Kewajipan agama, kita solat 5 waktu sehari semalam. Kita berzakat. Alhamdulillah kita telah selesai menyempurnakan zakat fitrah yang lalu. Jadi kalau yang akan datang, zakat harta kita tengok haulnya, tengok pendapatannya. Kewajipan kita untuk apa? Untuk menunaikan haji. Alhamdulillah. Ya, tahniah kepada rakan-rakan, teman-teman yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya, termasuk dengan 14,000 orang jemaah haji yang diperuntukkan untuk warga Malaysia menunaikan haji pada tahun ini. Itu juga suatu amanah. Jadi bila kita dapat peluang, kita pun ada kesihatan, kita pun ada bekalan, just pergi. Alah, yang tu tak sihat lagi dah Ustaz, ni tak sedia, tak tu nak ni. Jangan, ya. Kalau boleh, bila kita dah dapat seru tu, kita terus pergi. Abaikan, bukan maksudnya abaikan kita buat, tapi tinggalkan seketika urusan dunia kita, insya-Allah. Ya, adalah perkara-perkara ataupun yang boleh menyempurnakan. Contoh, ada orang jumpa saya, Ustaz, ya, saya dapat panggilan haji tahun ni, tapi ketika yang sama mak saya perlu penjagaan daripada saya, macam mana Ustaz? Ya, betul, Nabi kata kalaulah kita ada ibu yang perlu dijaga, maka itu merupakan suatu jihad yang menjadi prioriti. Namun kita tengok balik, adakah penjagaan ibu ataupun orang tua itu boleh tak ketika itu orang lain menggantikan? Contohnya kita hire dan tempoh berapa, sebulan lebih ni, personal assistant, sama ada nurse ke apa kan, yang boleh jaga, take care dia.
mungkin pakat dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi semuanya itu ada kemahiran pengurusan kehidupan untuk kita menyempurnakan suatu kewajipan yang untuk mendapat peluang itu agak sukar dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelum ini. Jadi kita berusaha juga untuk menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan kita dipermudahkan. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan amanah tersebut. Ya. Kemudian amanah kita sesama ahli keluarga, amanah kita sesama jiran tetangga. Ya, itu semualah kewajipan tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Memang kalau kita nak jadi orang yang benar-benar beriman, kita perlu melaksanakan kewajipan dan kewajipan itu merupakan suatu amanah, satu tanggungjawab, satu tugasan yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita di atas dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Taala nak uji kita. Siapakah yang paling baik di antara kita segi sudut amalannya. Amalan kita bagaimana? Adakah kita dapat menyempurnakan ataupun tidak. Semuanya itulah akan dinilai, iaitu yaumul qiyamah nanti kita akan dihisab sama ada kita boleh masuk syurga insya-Allah, ya, ataupun kita masuk neraka, na'udzubillahi min zalik. Jadi rakan-rakan teman-teman, Rasulullah SAW menegaskan lagi, la tu'addunnal huquqa ila aliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna'i. Jadi hadis ini bermaksud pasti akan diberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya pada hari kiamat nanti, sehingga kambing yang tidak bertanduk, ya, yang mengetuai kambing yang bertanduk. Jadi sekiranya berlaku tanggungjawab di antara binatang-binatang, di antara makhluk-makhluk pun di akhirat nanti akan dituntut. Ya. Jadi rupanya rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan tanggungjawab untuk menunaikan hak ini, menunaikan tanggungjawab ini, menunaikan amanah ini, dia bukan sekadar di dunia, tetapi dia panjang sampai ke akhirat. Di akhirat nanti, kalaulah mereka tidak menyempurnakan hak-hak ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan hak tersebut di akhirat. Akan dituntut. Kalau kita sebagai pemimpin di akhirat nanti, kalaulah di dunia ini kepimpinan kita tidak disempurnakan sebagaimana yang sepatutnya, di akhirat akan dituntut. Sesuatu perkara yang sepatutnya kita berikan amanah itu kepada orang yang sepatutnya kita tak berikan. Kita bahkan terkadang kita menyeleweng dan kita khianat untuk kepentingan diri kita sendiri, maka di akhirat nanti akan dituntut. Di situlah di yaumil mahsyar, yaumul pengadilan itu, maka kita akan melihat siapakah yang amanah dan siapakah yang culas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan segala bentuk kewajipan dan tanggungjawab serta amanah, dan kehidupan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah